Okey. Kita ambil dari sini semula. Okey, kita ambil dari sini semula. Cuma yang bezanya, bila kita nak cari pendapatan negara, kita nak cari pendapatan negara keseimbangan, kita nak cari Y sahaja. So, bila nak cari Y sahaja, kita akan dapat Y sama dengan C I G X tolak M. Okey, kita bawa M ini ke sana. Menyebabkan dia jadi tolak lah. Okey. So ini kita namakan dia sebagai ekspor bersih. Okey, ekspor bersih. Kita namakan ekspor bersih. Okey, ekspor bersih ya. So ini adalah syarat keseimbangan ekonomi 4 sektor. Ini adalah komponen AE, perbelanjaan agregat ekonomi 4 sektor. Ini adalah komponen AS, ekonomi 4 sektor. Okey, komponen AS ekonomi 4 sektor. Okey. So berdasarkan Perteminda ini, perbelanjaan agregat itu adalah perbelanjaan agregat ya. Yang ini sebenarnya kurang tepat ni. Okey, tidak termasuk import ni ya, tidak termasuk. Okey. Kalau komponen bocoran pula terdiri pada ST tambah M. Ekonomi 3 sektor ada ST sahaja, ekonomi 2 sektor ada S sahaja. Manakala suntikan pula, okey, suntikan pula ya, terdiri daripada I, G dan X. Okey, pelaburan, perbelanjaan kerajaan dan ekspor. Ya. Dalam ekonomi 3 sektor, suntikan ada I dan G sahaja. Manakala ekonomi 2 sektor, suntikan ada I sahaja. Ya. So, itu adalah komponen suntikan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, import ialah perbelanjaan terhadap keluaran negara asing oleh penduduk sebuah negara ataupun oleh penduduk tempatan. Perbelanjaan, okey, terhadap, okey, keluaran negara asing oleh penduduk sesebuah negara. Okey. Manakala ekspor pula ialah perbelanjaan terhadap keluaran sesebuah negara oleh penduduk negara asing. Beza tu ya. Oleh penduduk negara asing, yang ini oleh penduduk tempatan. Itu beza dia. Kedua-duanya adalah perbelanjaan. Tetapi import ni lebih mudahnya kita panggil beli, ekspor ni kita jual. Kita beli sebab AS tempatan tidak cukup untuk menampung perbelanjaan agregat. Ya, untuk menampung perbelanjaan agregat yang berlaku dalam negara. So kita import dari luar negara, kan? Okey. Itu adalah konsep ekonomi 4 sektor ya. Jadi seterusnya ya, seterusnya faktor yang mempengaruhi ekspor dan import ya. Faktor yang mempengaruhi ekspor dan import. Cuba kita lihat ya. Faktor yang mempengaruhi ekspor dan import. Cuba kita lihat faktor yang mempengaruhi ekspor dulu ya. Ekspor, faktor yang pertama ialah tingkat pendapatan negara, okey, merupakan bukan faktor utama yang mempengaruhi nilai ekspor. Ya. Sebab kita jual kan. Kita jual ni tidak dipengaruhi oleh apa-apa kan. Kita ada duit ke, kita tak ada duit ke, kita ada pendapatan ke, kita tak ada pendapatan ke, kita tetap mahu jual, kita tetap nak ekspor kan, dan ia tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. So oleh itu nilai ekspor diandaikan autonomi. Autonomi itu maksud dia tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara kan, tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. Sebab itulah
Ya, kalau kita lihat rajah ini, fungsi ekspor berbentuk anjal sempurna, iaitu kekal pada X0 walaupun pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1. Ya, itu punca dia. Ini gambaran dia yang menunjukkan ekspor itu tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor ialah harga barang yang kita ekspor. Ya, jika harga ekspor tu tinggi, maka ekspor akan jatuh. Jika harga ekspor itu murah, maka ekspor kita akan meningkat. Itu lebih kuranglah. Ya. Tapi ia bergantung kepada keanjalan, ya, permintaan ekspor. Ya, kalau permintaan terhadap barang ekspor Malaysia ataupun ekspor kita, ya, bersifat tidak anjal, kan, maka perubahan harga tidak akan memberi kesan sangat terhadap kuantiti ekspor. Kan? Sebaliknya, kalau anjal, perubahan harga ekspor akan mempengaruhi kuantiti ekspor. Ya. Okey. Yang kedua, kadar pertukaran asing. Okey. Kadar pertukaran asing ini sangat memainkan peranan. Ya. Jika nilai RM itu tinggi, menyebabkan harga barang ekspor kita relatif lebih mahal. Kan? Lebih mahal, maka ekspor akan berkurang. Jika nilai RM jatuh berbanding mata wang asing, kan, maka nilai barang ekspor kita relatif lebih murah, maka ekspor kita akan bertambah. Okey. Yang ketiga, dasar kerajaan melalui subsidi ekspor. Dasar kerajaan melalui subsidi ekspor. Maksud dia ialah kerajaan memberi bantuan kepada firma-firma yang mengekspor keluarannya ke luar negara. Memberi bantuan, sama ada pengecualian cukai, bantuan dari segi mengurangkan kos pengeluaran, seperti bantuan pengecualian cukai terhadap bahan mentah, pengecualian cukai terhadap pendapatan untuk 5 tahun pertama dan sebagainya, kan, pelbagai bentuk contohlah, ya. Dasar kerajaan melalui subsidi ekspor, ya, iaitu kerajaan memberi galakan kepada firma tempatan untuk mengekspor barang keluar negara. Sekiranya kerajaan meningkatkan subsidi ekspor, maka ekspor akan bertambahlah, kerana kos pengeluaran firma yang mengekspor barang menurun. Ya, sebaliknya, sekiranya kerajaan memotong ataupun mengurangkan subsidi ekspor, maka kos pengeluaran firma yang mengekspor akan meningkat dan ekspor akan berkurang. Okey. Yang keempat adalah inflasi dalam negara. Jika dalam negara berlaku inflasi, iaitu kenaikan tingkat harga umum terhadap barang-barang dalam negara kita, maka harga barang yang kita nak ekspor akan meningkat. Maka ekspor kita akan berkurang. Ya. Dan yang kelima ialah keadaan ekonomi lah, ya, keadaan ekonomi dunia. Ya, kalau ekonomi dunia sihat, okey, ya, berkembang, maka ekspor akan bertambah lah. Okay. Tapi kalau ekonomi dunia merudum, jatuh, berlaku kemelesetan ekonomi, ekspor kita akan jatuh lah. Okay. So ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor. Okay. Ini adalah fungsi ekspor yang menunjukkan hubungan antara nilai ekspor dengan tingkat pendapatan negara. Okay. Dengan tingkat pendapatan negara. Maksudnya, fungsi ekspor berbentuk garis mendatar, iaitu anjas sempurna lah. Nilainya tetap pada setiap tingkat pendapatan negara. Maksudnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. Pendapatan negara meningkat ke, menurun ke, ekspor kekal pada X0. Okey. Baik. Berbeza dengan import. Okey, berbeza dengan import. Ya. Tingkat pendapatan negara merupakan faktor penting yang mempengaruhi nilai import. Okey, tingkat pendapatan negara merupakan faktor penting yang mempengaruhi nilai import. Oleh itu, nilai import berfungsi kepada pendapatan negara, kan? Yang ini menyebabkan fungsi import berbanding dengan pendapatan negara berbentuk cerun positif, iaitu semakin tinggi pendapatan negara, semakin tinggi import. Import ni beli, kan?
Jika kamu banyak duit, mesti kamu akan beli banyak. Jika kita banyak pendapatan, makin tinggi pendapatan kita, makin banyak kita membeli. Kan? Itu konsep yang lebih mudah lah untuk kita faham. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi import ialah pendapatan negara. Faktor utama lah ni, faktor utama. Semakin tinggi pendapatan negara, semakin tinggi import. Semakin rendah pendapatan negara, semakin rendah import. Manakala harga relatif barang tempatan. Harga relatif barang tempatan ini bermaksud jika harga barang tempatan lebih murah berbanding barang yang diimport. Barang yang sama, tapi harga relatif barang tempatan lebih murah berbanding barang import, maka import akan berkurang. Kan? Sebaliknya, jika harga relatif barang tempatan lebih mahal berbanding barang import yang sama, kan, maka import akan bertambah. Yang ketiga, kadar pertukaran asing. Kadar pertukaran asing ini mempengaruhi kos mengimport. Kan? Jika nilai RM jatuh, maka kita perlu membayar import dengan jumlah RM yang tinggi. Sebab nilai RM telah jatuh. Sebab kita nak beli barang dari Jepun misalnya, kita nak beli barang dari Jepun misalnya, kita perlu bayar dalam mata wang Jepun, iaitu yen. Jadi macam mana kita nak dapatkan mata wang yen? Sudah pastilah kita perlu membeli mata wang yen dulu sebelum kita buat bayaran kepada syarikat Jepun di Jepun. Kan? So kita beli mata wang yen dan pada waktu itu nilai RM jatuh. Kan? So kita memerlukan banyak RM untuk membeli yen. Bila banyak RM untuk membeli yen, maka kos mengimport menjadi tinggi lah. Kan? So ini akan menyebabkan import berkurang. Sebaliknya pula, jika nilai RM tu naik, nilai RM naik berbanding yen Jepun, maksudnya kita memerlukan sedikit sahaja RM untuk mendapatkan sejumlah mata wang yen. Ini menyebabkan barang import dari Jepun relatif lebih murah. Kerana apa? Kerana kita hanya memerlukan RM yang lebih rendah untuk mendapatkan yen Jepun dan barang daripada Jepun, untuk membayar barang dari Jepun. Itu keadaan dia. Kadar pertukaran asing. Yang seterusnya ialah dasar kerajaan melalui tarif dan kota. Dasar kerajaan lah. Faktor yang keempat ini sebenarnya dasar kerajaan. Tarif itu adalah cukai import. Semakin tinggi cukai import, semakin kurang import. Semakin rendah cukai import, semakin tinggi import. Nilai import lah. Tarif itu adalah cukai import. Tujuan dia adalah untuk mengawal import. Semakin tinggi tarif, semakin rendahlah kita membeli. Kan? Semakin rendah tarif, semakin banyaklah kita membeli dari luar negara. Manakala kota pula ialah sekatan perdagangan dalam bentuk kuantiti. Tarif itu sekatan perdagangan dalam bentuk cukai. Berdasarkan nilai, kan, yang dikenakan, yang dikenakan ke atas kuantiti, setiap kuantiti yang diimport. Manakala kota ini adalah had dari segi kuantiti barang yang hendak diimport. Contoh, kan, contohnya Malaysia menetapkan import kereta dari Eropah sebanyak 1000 unit untuk tahun 2021. Contoh, kan. So pengimport tak boleh import lebih daripada 1000 unit kereta daripada Eropah. Itu maksudnya kota, kan? Jadi kalau kota dinaikkan, maka import akan bertambah. Tapi kalau kota diturunkan daripada 1000 unit kepada 100 unit misalnya,
akan menyebabkan import menurun, kan? Okey, dan yang terakhir sekali ialah kewujudan industri pengganti import. Industri pengganti import ini syarikat tempatan yang ditubuhkan untuk mengeluarkan barang yang sebelum ini kita import, kan? Contoh sekarang ini beras, kan? Walaupun kita juga merupakan sebuah negara yang mengeluarkan beras, okey, sebuah negara yang mengeluarkan beras, tapi kita masih lagi mengimport beras dari luar negara, kan? Kita masih lagi mengimport beras dari luar negara. Kenapa? Kerana tak cukup, kan? Kita masih lagi kekurangan beras, ya? Permintaan beras, ya, di Malaysia ni sangat tinggi, menyebabkan firma-firma tempatan, ya, yang mengeluarkan beras terpaksa mengimport dari luar negara, ya, kerana permintaan yang tinggi, kan? Jadi jika wujud industri pertambahan industri beras, kan, firma yang mengeluarkan beras itu bertambah, kita menambahkan keluasan penanaman padi, kan, meluaskan kawasan penanaman padi dan sebagainya, ini akan menyebabkan, maksudnya di sini ialah kewujudan industri pengganti import tu meningkat. Ini akan menyebabkan import menurun, kan? Tapi kalaulah tiada industri penggantian import, maka import kita akan makin lama makin bertambah lah. Makin lama makin bertambah. Sebagai contoh lain lah, kan, contoh lain selain daripada beras apa? Selain daripada beras, macam buah-buahan, kan? Buah-buahan kita banyak import dari Thailand. Walaupun kita pun mengeluarkan buah, tapi kita masih lagi import dari Thailand. Soal kualiti tu kita ketepikan dulu, okey. Cuma kita nak tengok dari segi cukup atau tidak, kan? Permintaan di Malaysia, permintaan buah di Malaysia sangat tinggi, tidak dapat ditampung oleh pekebun-pekebun tempatan, maka akan berlakunya import dari luar negara, kan? Ada juga kita terpaksa mengimport barang yang kita tak mampu keluarkan. Kita terpaksa mengimport barang yang kita tak mampu keluarkan. Contohnya macam buah apple, buah kurma, kan? Ini memang kita tak mampu nak keluarkan, ya. So tapi ada permintaan dalam negara, so kita tak ada pilihan, kita terpaksa juga mengimport dari luar negara, kan? So tidak akan adalah industri untuk menggantikan import apple ni, ataupun industri untuk menggantikan import kurma. Kita tak mampu untuk membuka ladang kurma ataupun ladang apple sebab faktor cuaca di negara kita ini tidak sesuai, kan? Itu menunjukkan walaupun kita mampu, tapi dari segi cuaca, dari segi kesesuaian tanah dan sebagainya, kita tak boleh keluarkan. So kita perlu import. Okey, ya. Baik. So ini menyebabkan rajah hubungan antara import dengan pendapatan negara berbentuk cerun positif lah. Semakin tinggi pendapatan negara, semakin tinggi import. Kalau pendapatan negara turun, Y1 ke Y0, import akan turun daripada M1 ke M0. Fungsi import berbentuk garis yang mencerun ke atas ataupun kita panggil cerun positif dari kiri ke kanan. Semakin tinggi pendapatan negara, semakin tinggi nilai import. Okey. Baik, cuma import ini dia ada konsep dia. Ia terdiri daripada iaitu kecenderungan mengimport purata dan kecenderungan mengimport sub. Iaitu APM, kecenderungan mengimport purata, MPN, kecenderungan mengimport sub. Kecenderungan mengimport sub. Ini formula dia. Perubahan import bahagi dengan perubahan pendapatan negara. Yang kecenderungan mengimport purata pula ialah import bahagi dengan pendapatan negara. Okey. Baik. Itu adalah konsep yang awak perlu tahu berkaitan dengan ekspor dan import lah. Beberapa perkara
yang awak perlu tahu berkaitan dengan import dan export. Baik. Okey. Baik. So untuk video kali ini saya berhenti di sini. Kita akan sambung kemudian ya. Okey, terima kasih.